Orang yang sentiasa mengikut hawa nafsu. Sebab nafsu paling suka apa? Bukan tidur yang sikit-sikit tidur. Tidur orang yang berpuasa itu merupakan ibadah. Situ ada pertikaian lah tuan-puan sekalian. Tapi saya tak nak fokus kepada itu yang menjadikan dasar. Tidur orang yang berpuasa itu ibadah adalah tidur yang dia tidur kerana letihnya dia buat ibadah. Contoh dia dah baca Quran 1 juzuk, rasa ngantuk, penat, dia pun tidur. Tidur yang sekejap. Tidur yang nak hilangkan penat melakukan ibadah. Walaupun dia tidur, dia tetap ibadah, tetap dapat pahala. Lepas tu dia bangun balik, dia sambung balik buat ibadah. Bukannya dah baca baru setengah muka surat, Astaghfirullahalazim, dah tak nampak dah ni. Dia pun masuk ke bilik, pasang aircon, duduk dalam selimut, duduk atas katil. Ya Allah, aku kerana penat ibadah. Tak adanya tuan-puan, kalau kita tidur sebab penat ibadah, tidur atas tikar sejadah, beza tak tidur dalam bilik pasal aircon atas katil, itu memang plan nak tidur lama-lama. Itu bukan niat kerana nak sambung ibadah, bukan kerana nak hilangkan penat kerana ibadah. Memang tujuannya memang nak tidur. Tapi pernah tak kita contoh hujung minggu, lepas tu kita ada masa baca Quran ngantuk sangat, kita baring terus je atas sejadahan. Kita baring tempat tu. InsyaAllah tidur yang begitu tetap dapat pahala ibadah. Tidur kerana penat beribadah, tidur dengan niat untuk hilangkan rasa penat, rasa mengantuk, supaya kita boleh sambung lagi bacaan Al-Quran tu. InsyaAllah tidur sebegini dikira sebagai sebahagian ibadah. Masya Allah. Sebab inilah alasan-alasan sebenarnya orang yang mengurangkan pahala daripada kuantiti ibadah, kerana dia buat alasan tu lah. Tak apa, kita tidur je. Nanti biar kejut 7.22 sebab berbuka 7.23. Supaya tak nak rasa lapar dan dahaga. Dan paling bahaya hari ini, perasan atau tidak, kita nak hilang lupa rasa lapar, kita divert, kita alihkan perhatian kita kepada sama ada tengok drama, movie, layan TV ataupun tengok phone. Perasan atau tidak, budak-budak kalau main game dah leka, dia tak rasa lapar. Ajak makan pun tak nak kalau yang ketagih, addiction. Sama juga, kadang-kadang tu kita dah membiasakan anak kita, duduklah depan TV, nanti dekat puasa Umi panggil, Mama panggil. Memang budak tu tak rasa lapar. Tapi cuba baca Quran tu rasa lapar, betul tak? Bila baca Quran je rasa lapar, rasa dahaga. Sebab memang ibadah itu bersifat apa? Penat. Kenapa penat? Kita sedang berlawan dan bertumbuk dengan hawa nafsu kita. Ibarat kalau hawa nafsu di depan kita tumbuk-tumbuk, memang penat. Tetapi hawa nafsu ni dia ada keadaan, bila dia dah mula lemah, masa tu kita tak ngantuk lagi dah baca Quran. Kita tak rasa penat dah dengan zikir. Mula-mula baca Quran, kita rasa ngantuk. Kita rasa macam penat, lepas tu kita lawan. Bukannya kita selalu mengalah dengan hawa nafsu. Ngantuk je tidur, ngantuknya tidur. Kita tak pernah menang hawa nafsu kita. Tapi bila kita berlawan, kita lawan ngantuk, kita pergi basuh muka, kita bangun juga. Kadang-kadang saya nak habiskan target 1 juzuk tu pun sambil berjalan. Padahal kat rumah. Sambil berdiri. So, dia kata dah kenapa? Duduk ngantuk. Tapi bila sampai satu level, dia dah tak ngantuk dah. Kita jadi macam, nak sambung lagi lah, nak sambung lagi lah. Subhanallah. Sebab apa? Kita dah mula rasa kemanisan membaca Al-Quran. Nak capai rasa manis tu, barulah kita boleh rasa, boleh melawan tanpa letih hawa nafsu kita. Sekarang kita tengok dalam tempat kerja kita ni, tuan-puan boleh nampak ada staf lama dengan staf baru, minta maaf lah, ataupun staf orang-orang veteran dengan orang-orang muda. Kalau kita fikir logik, kadang orang muda patut tenaga lebih banyak berbanding orang lebih berusia. Tetapi kita boleh dapati ramai orang berusia bekerja kerana dia mencintai kerjanya, dia rasa manis bekerja, tenaga dia lebih berganda daripada orang muda. Orang muda kerja penat, tak larat, mulut banyak mengungut, tak sabar aku nak pencen. Baru kerja setahun, dah tak sabar nak pencen. Contohlah, banyak pula masa untuk konflik. Saya bukan sebut orang muda semuanya begitu. Tapi staf kami dalam 100 lebih memang cabaran. Memang beza, generasi itu berbeza. Sebab generasi yang lebih muda, cabarannya adalah bila membesar, lahir, sudah ada gadget. Gadget tu memang dia membuatkan kita semua minat cepat, kita skor pun cepat, isu cepat. Dia menjadi ujian bagi generasi muda. Anak saya sekalipun, generasi muda seperti anak-anak kita, apa yang berlaku? Semua benda nak cepat. Dia jadi cepat boring. Dia jadi cepat nak berpindah daripada buat ini. Bila baca Quran lama-lama dia cepat boring. Lepas tu dia kena tengok phone sekejap, baca Quran balik. Lepas tu nak tu.
tak boleh buat sesuatu yang sama dalam tempoh yang lama. Subhanallah, itu ujian bukan orang muda saja, kita juga. Tapi bila kita mencintai sesuatu, suka masak. Orang yang tak suka masak, setengah jam tu rasa macam dah seksa sangat lah. Itu pun masak ala kadar. Tapi orang suka masak, duduk sejam, 2 jam pun dia tak rasa penat. Betul atau tidak? Sebab apabila kita mula mencintai sesuatu amalan. Sama dengan Al-Quran, sama dengan solat tarawih yang saya sebut tadi. Bila kita belajar dan cuba solat tarawih 20 rakaat, itu jumhur ulama' ya, 20 rakaat itulah solat tarawih. Tapi ada perbezaan tentang ada yang 36 rakaat, ada yang 8 rakaat sekian-sekian. Tapi pendapat paling kuat ada 20 rakaat. Cuba sekali-sekali buat. Anda akan rasa kemanisan bila sampai 10 rakaat, 12 rakaat, kita dah mula rasa tak penat. Kita mula rasa layan solat. Kita rasa subhanallah, kita boleh banyak baca Al-Quran berulang-ulang dalam setiap kali solat. Tapi sorry tadi saya tertinggal. Saya sebut ada 3 kan. Pertama saya sebut istighfar. Ini paling lekeh. Kalau kita malas sangat ibadah bulan Ramadan, perbanyakkan istighfar. Sebab tujuan Ramadan untuk supaya kita diampunkan segala dosa. Yang kedua, kalau kita masih lagi berat nak baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, kita ulanglah bacaan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Mana-mana surah yang kita hafal, ulang Al-Fatihah, ulang 3 kul, ulang ayat kursi. Surah mana yang kita hafal, kita ulang. Sambil kita rawat passion, sambil kita jalan-jalan, ulang ayatul kursi. Tuan-puan sekalian, ayat kursi kita tahulah fadilat dia sangat banyak. Kelebihan yang Allah ceritakan, yang Nabi ceritakan begitu besar. Surah Al-Fatihah itu cahaya. 2 ayat akhir surah Al-Baqarah adalah cahaya. Itu ada hadis yang sahih. Satu hari Nabi berada bersama Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, telah terbuka pintu langit yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Dan telah pun turun seorang malaikat yang tidak pernah turun lagi di bumi. Lalu malaikat ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu diberikan 2 cahaya yang tidak pernah diturunkan kepada mana-mana Nabi. 2 cahaya itu, yang pertama suratul Fatihah, dan cahaya yang kedua iaitu 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Amana Rasul dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab di hadapan saya ni orang yang sibuk. Saya bagi tahu, kalau kurang-kurang pun kita rasa berat, tak ada masa, penat, ataupun kita masih ada masalah malas nak baca Quran, setiap hari baca surah Al-Fatihah sebanyaknya, baca juga 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan saya baca hadis yang lain, mungkin ini yang terakhirlah bagi tips kita yang kurang sangat masa dengan Al-Quran. Sekurang-kurangnya sepanjang bulan Ramadan ni, habiskan surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Kerana apa? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mereka yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, 2 surah ni di hari kiamat kelak, hadis yang sahih, di hari kiamat kelak 2 surah ini akan datang di mahsyar kelak, ibarat seperti awan, 2 awan yang akan memayungi pembacanya, ataupun 2 sekawan burung yang akan berada di atasnya, melindunginya, menaunginya, 2 surah itu ketika dia di mahsyar. Surah apa? Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini bagi orang yang betul-betul sibuk, bukan buat-buat sibuk. Sekurang-kurangnya saya takut bila sebut begini, dia terus baca 2 ni je, kira dah settle lah tu bulan Ramadan. Yang terbaik khatam Al-Quran. Jadi kita jawab soalan yang seterusnya tadi, Ustazah, mana lebih baik? Membaca Al-Quran dari sudut kualiti ataupun kuantiti? Baca Al-Quran sebanyaknya ataupun baca Al-Quran dengan tadabbur? Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok Imam Bukhari, dia khatam Al-Quran setiap bulan, sepanjang bulan Ramadan, 1 hari sekali khatam. Itu Imam Bukhari, 1 hari 1 khatam. Habis 30 juzuk 1 hari. Kalau Imam Syafi'i, 1 hari 2 kali khatam. Kalau cerita lagi ulama-ulama yang lain, ada yang lebih banyak daripada itu. Bahkan sebagian ulama, dia menghentikan, kalau kuliah hadis, dia tak baca hadis bulan Ramadan, semua dia menukarkan kepada Al-Quran. Maksudnya, yang paling afdal di bulan Ramadan adalah selepas puasa yang kita buat dan dah rasa ringan bagi kita, kedua adalah Al-Quran.